Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca daripada kitab Umdatul Mufti wal Mustafti sebelum masuk pada kitab Fathul Mu'in bagi membicarakan berkaitan dengan puasa 6 bersama dengan puasa qada. Perbahasan ni adalah perbahasan rutin setiap tahun. Jadi bagi para asatizah, sepatutnya soalan tu tidak berbangkit lagi, kecuali kalau orang awam. Para asatizah sepatutnya tuntaskan masalah tu pada tahun-tahun sebelum ni. Tapi oleh kerana ada soalan yang sama, kita akan jawab daripada kitab Umdatul Mufti wal Mustafti. Tajuk dia mas'alatun ikhtilaful ashab fi husuli fadilati siyami sitti min Syawal liman shamaha qada'an. Muka surat 272. Jilid 1 Umdatul Mufti wal Mustafti. Ikhtalafal ashabu fi man alaihi qada'u sittati ayyamin mathalan min Ramadan. Ulama Syafi'i telah berbeza pandangan berkaitan dengan orang yang ada puasa qada' dan dia nak mengerjakan puasa 6 pada bulan Syawal. Lalu dia telah puasa 6 pada bulan Syawal. Dia telah melakukan puasa 6 ataupun dia melakukan puasa qada' dalam bulan Syawal. Adakah dia akan dapat pahala puasa 6? Itu soalan dia. Fa'tamadal Jamalur Ramli tab'an li ghairihi husul thawab. Jamal Ar-Ramli berpandangan dapat pahala. Wa ibaratun nihayah. Walau sama fi Syawalin qada'an aw nadhran aw ghairahuma aw fi nahwi Ashura hasala lahu thawabu tatawu'ihima kama afta bihil walid tab'an lil Barizi wal Asfawani wal Nashiri wal Faqih Ali bin Salih al-Hadrami wa ghairihim. Ini dalam kitab An-Nihayah. Siapa yang dia ada puasa qada, kemudian dia puasa 6, dia akan dapat pahala puasa 6. Kalau dia buat pada bulan Syawal, kalau dia buat puasa qada tu 6 hari, dia dapatlah bersama dengan itu pahala puasa 6. Tetapi apa dia? Tidaklah dia memperolehi pahala puasa yang sempurna. Dapat pahala tapi tidak sempurna. Lakin la yahsulu lahu al-thawabul kamil al-murattab 'ala al-matlub. La siyama man fatahu Ramadhan wa sama 'anhu Syawwalan. Yang dikatakan tidak dapat pahala penuh ini khususnya orang yang pada masa bulan Ramadhan dia ada meninggalkan puasa. Misalnya perempuan, dia uzur. Kemudian dia suci daripada uzurnya, dia berpuasa sebahagian daripada Ramadhan, maka maknanya ada hutang beberapa hari. Hutang tersebut dia buat dalam bulan Syawal. Sekalikan dengan puasa 6, adakah dia dapat pahala? Dapat. Tetapi pahalanya kurang. Pahalanya kurang, bahkan lebih kurang daripada orang yang dia ada puasa qada dan dia buat pada bulan Syawal, tapi puasa qada tu bukan Ramadan yang baru ni, Ramadan yang sebelum tu. Untuk orang yang memang pada bulan Ramadan pada Syawal, pada sebelum Syawal itu ada meninggalkan puasa, maka sekiranya puasa qada sekali dengan puasa 6, maka pahala puasa 6 itu tidak sempurna. Faham? Sebab mengambil daripada hadis man shama ramadhana thumma atba'u sittan min Syawal. Siapa yang puasa bulan Ramadan penuh, kemudian dia susuli dengan 6 hari bulan Syawal, barulah dia dapat pahala kerana qasiyamid dahri. Tapi kalau bulan puasa tu dia puasa 15 hari je, 20 hari saja, sebahaki lagi dia uzur, maka tak samalah dengan orang yang 30 hari penuh kemudian susuli dengan 6, tapi tetap dapat pahala. Ini adalah yang dipilih oleh Al-Imam Ar-Ramli dan tabi' dengan walidnya. Kemudian la siyama man fatahu Ramadan wa shama 'anhu Syawwalan li'annahu lam yasduq 'alaihi al-ma'na al-mutaqaddim alladhi huwa shaumu Ramadan wa sittin min Syawal li'annahu lam yasum Ramadan kullah. Ini ilat dia. Tapi ilat ni bukan kita jadikan ilat tak sah puasa 6. Seperti mana sebahagian orang jadikan ni ilat tak sah puasa 6. Hanya ilat tak dapat pahala sempurna. Faham? Ini di sisi Imam Ramli dan Walid. Wa ma afta bihil Walid. Bahkan ayah kepada Imam Ramli
telah mengeluarkan fatwa min annahu yustahabbu liman fatahu Ramadan, disunatkan bagi mereka yang terluput puasa Ramadan, wasama Syawwalan anhu, dia tak puasa Ramadan langsung 30 hari, dia qada tu bulan Syawal misalnya, maka dia tak berkesempatan lah untuk puasa 6 yang sempurna, maka dia boleh puasa 6 bulan Zulqa'dah. Ini fatwa ayah kepada Imam Ar-Ramli, Syamsuddin Ar-Ramli. Li'annahu yustahabbu qada'u shaumir ratib. Ini di sisi beliau. Dan kata Imam Ramli Saghir, perkataan ayah ini dihamalkan, ini dalam kitab Nihayatul Muhtaj, ditanggung maknanya atas ala man qasada fi'laha ba'da shaumi Syawwalin fayakunu sarifan husulis sid. Jadi kenapa pula Ar-Ramli Kabir mengatakan dia perlu qada 6 hari itu dalam bulan Zulqa'dah? Bukan ke 6 tu dah masuk dalam puasa qada yang dia buat dalam bulan Syawal kan? Mengapa perlu dia qada dalam bulan Zulqa'dah? Maka kata Imam Ramli, maksud ayah adalah kalau satu orang masa dia puasa qada, dia tidak menyertakannya dengan puasa 6. Barulah dia perlu mengerjakan puasa 6 pada bulan lain. Dan dia boleh qada atas qaul yang mengatakan boleh qada. Fayasqutul qawlu bi annahu la yata'atta ila 'ala al-qawli bi anna shawmaha la yuhasilu ghairaha. Habis. Imam Ibn Hajar dalam bab puasa 6 gabungan puasa qada berbeza pandangan dengan Imam Ramli. Beza pandangan bukan sah ataupun tak sah, bukan. Imam Ibn Hajar maklum dalam masalah tahiyatul masjid pun beliau sama berbeza pandangan Imam Ramli. Di sisi Imam Ibn Hajar, hukum puasa 6 sekali dengan puasa qada dia sama macam tahiyatul masjid, dengan digabungkan dengan sembahyang lain. Annaha ka tahiyatul masjid. Kaedah ni memang konsisten daripada Ibn Hajar. Kaedah dia, kalau satu orang itu dia masuk masjid, dia sembahyang qabliyah, dia tidak meniatkan untuk sembahyang tahiyatul masjid, maka adakah dia dapat pahala? Dia tak dapat pahala tahiyatul masjid. Dia tak dapat pahala tahiyatul masjid, tetapi saqatat talab, tuntutan melakukan tahiyatul masjid terangkat, tetapi dia tak dapat pahala tahiyatul masjid. Sekiranya dia ingin mendapatkan pahala tahiyatul masjid, dia perlu niatkan sekali. Jadi bezakan antara dia sudah tidak dituntut untuk buat tahiyatul masjid walaupun tak dapat pahala, dengan dia sudah tidak perlu melakukan tahiyatul masjid dan dapat pahala. Jadi apa beza Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar? Kalau satu orang masuk masjid, dia sembahyang qabliyah, dia tak ada niat sekali dengan tahiyatul masjid, di sisi Imam Ramli dia tetap dapat tahiyatul masjid, dapat pahala. Terangkat talab itu ittifaq antara dua orang ni. Yang bezanya dapat pahala ataupun tidak dapat pahala. Nampak? Tetapi makna kata, kalau seseorang itu dia dah puasa qada 10 hari bulan Syawal, tetapi dia tak ada niat untuk apa? Untuk puasa 6, maka saqatat talab. Untuk puasa 6 kira dia dah buat, tapi dia tidak dapat pahala puasa 6 kalau dia tak niatkan sekali. Tetapi kemudian kata pengarang ni, guru kami ditanya antara dua pendapat ni yang mana mu'tamad, Ibn Hajar ke Imam Ramli? Maka jawapan senang je dalam masalah Ibn Hajar ke Ramli, dua-dua boleh kita fatwakan. Dua-dua kita boleh fatwakan, dan setengah negara dia cenderung kepada memilih, misalnya Yaman memilih pandangan Ibn Hajar, Mekah memilih pandangan Imam Ramli, Mesir memilih pandangan Imam Ramli, Mekah yang mutaakhirin. Okey. Aqulu, tetapi pengarang fatwa ni dari pandangan lain. Pengarang fatwa ni dari pandangan lain. Aqulu hakadha qala jama'atun. Itu masalah tarjih. Itu kita abaikan. Ini bukan pengarang kitab ni, tapi Sulaiman bin Yahya al-Ahdal, ini ulama Zabid.
Wa qad asyara ila dhalika Sayyid Muhaqqin Sulaiman bin Al-Hadal fi fatawihi. Itu tentang masalah Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli. Yang mana nak tarjih itu bab lain bahasannya. Cuma pengarang kitab ni mengatakan amma mas'alatus su'al fa'lam anna al-marja' fi masail thawab wa nahwiha ila ma dalla alaihi nusus syari' sallallahu alaihi wasallam walladhi dallat alaihi riwayatun Nasa'i wa ghairihi bisanadin hasan. Dalam bab kita nak kata dia dapat pahala ke tak dapat pahala. Pahala ni kan benda ghaibi. Maka sandaran kita adalah hadis. Tengok bagaimana hadis menyatakan orang yang bagaimana dapat pahala, orang yang bagaimana tak dapat pahala. Hadis riwayat Nasa'i dengan sanad yang hasan dengan lafaz siyamu syahri Ramadan bi 'ashrati ashhurin wa siyamu sittati ayyamin bi syahraini fadzalika siyamus sanah. Maksudnya hadis yang man shama ramadhana thumma atba'u sita min syawal tu, dia ada ta'lil. Kenapa dia dapat pahala seperti puasa setahun? Sebabnya bila dia puasa berapa? Bila dia puasa sebulan Ramadan, dia seperti puasa berapa? Dapat 10 kali ganda. 300 hari. 300 hari. Sebulan. Maksudnya 10 bulan lah. Dia dapat pahala 10 bulan. 10 bulan lah. Sebulan kali 10 bulan. Kemudian dia puasa 6 pula. Dia dapat lagi 2 bulan, betul tak? 3 kali 10, 30. 3 kali 10, 30. Jadi elak dia dapat puasa setahun itu kerana memakai kaedah bi'asyrati amthaliha. Maka berdasarkan hadis menurut pengarang kita Umdatul Mufti wal Mustafti, maka ia menunjukkan adamu husuli thawab liman shama sittan min Syawal an qada'i Ramadan mathalan li'annahu lam yasduq alaihi annahu shama Ramadana wa sittan. Faham? Kerana apa? Jadi bagi beliau orang ini dia tak dapat pahala yang kata dapat pahala setahun tu. Sebab dia tidak bertepatan dengan tuntutan hadis. Siapa yang telah berpuasa sebulan Ramadan, kemudian dia susuli dengan 6 hari bulan Syawal, barulah dia dapat puasa dahar. Faham? Barulah dia dapat puasa seperti puasa setahun. Jadi kalau dia puasa 20 hari, 10 hari lagi uzur, kemudian dia qada sekali dengan puasa 6, adakah dia dikira telah puasa 30 hari? Itu sudut pandang beliau. Maka beliau mengatakan bagi beliau pahala yang setahun tu tak dapat. Pahala yang dijanjikan, pahala khas itu tidak dapat. Tetapi kalau kita tengok dalam kitab Hasyiah Syarqawi ke mana ke, mereka semua seperti yang disebut tadilah. Imam Ramli ke Imam Ibn Hajar, iaitu dia tetap akan dapat pahala, tapi pahalanya apa? Naqis. Pahalanya naqis. Tetapi ada sebahagian orang yang membahaskan ni, dia bukan bahas dari sudut tu, bukan sudut pahala. Dia bahas dari sudut sah ke tak sah. Lagi maknanya lagi basic. Kita dah setuju sah kan? Tak ada khilaf ni. Dengan pengarang fatwa pun tak ada khilaf. Tetapi ada orang membahaskan dari segi sah tu sah. Ingat tak? Imam Asnawi. Jadi mana-mana mereka yang tidak bersetuju, maka maknanya adalah pandangan dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawasanya puasa 6 tak boleh digabung dengan puasa qada atas alasan mengkiaskan dengan apa? Solat rawatib. Seperti mana dia tak boleh gabung dengan benda lain, maka puasa 6 pun tak boleh gabung. Tapi itu dhaif lah min haisul mazhab, itu ala dhaif. Maka kalau ditanya yang mana afdal, sudah tentulah afdalnya dia selesaikan puasa qada dulu, barulah dia susui Syawal. Mestilah itu yang lebih afdal, sebab cara dia punya puasa itu tanpa khilaf, pahala sempurna dapat. Dia settlekan dulu Ramadan dia punya yang hari tu, lepas tu buat pula yang Syawal, barulah sempurna dia telah puasa 30 hari, walaupun sebahagiannya adalah secara qada. Jadi begitulah. Jadi untuk umat Islam yang lemah ni, buatlah pendapat yang kata dapat tu, insya-Allah.
rahmat Allah Ta'ala maha luas. Wallahu alam. So tak payah panjang-panjangkan cerita, buat je. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada ibarat seterusnya. La biqal'i nukhamatin. La biqal'i nukhamatin. Maksudnya apa? La yuftiru. La yuftiru. Tidak batal puasa. Dengan seseorang itu mencabut nukhamah. Mengeluarkan lah. Qala' tu kan, maknanya dia punya kahak tu dia keluarkan. Dia ni sini. Sekarang. Saja. Dia kemas marang. Dia keluarkan. Nukhamah ni daripada batin dia keluarkan. Sama ada minal batin ataupun daripada dimar. Daripada atas lendir tu dia tarik keluar ke atas mulut, ataupun daripada dalam. Daripada dalam dia tarik, dia keluarkan atas lidah. Dalam dua-dua surah itu, dalam dua-dua surah itu tidak membatalkan puasanya. Dalam dua-dua surah tu tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Dalam minhaj pun dia bagi tambah benda yang sama. Bahawasanya orang yang mana kahak tu dia ambil daripada dalam, daripada batin, dia keluarkan ke zahir. Ataupun daripada atas, daripada otak, lendir tu dia tarik sampai atas ke had zahir. Tak batal puasa. Dia tak batal puasa. Sebahagian ulama mengatakan batal puasa dengan mengatakan bahawasanya mengeluarkan kahak itu dengan sengaja sama macam muntah dengan sengaja. Dia kias di situ. Mereka mengatakan qal'u nukhamah ini daripada sini sama macam mengeluarkan muntah. Tapi pendapat itu sangat dhaif lah. Muntah tu kan ada bahasanya, qaid kan. Maka mengeluarkan nukhamah dalam bahasa Arab tidak dipanggil qaid, tidak dipanggil muntah. Sebab itu dalam kitab-kitab memang dibagi tambih masalah ni, bahawasanya ia bukanlah dikira ataupun termasuk dalam istiqa'ah. Maka bila dia bukan termasuk dalam istiqa'ah, maka tidaklah membatalkan puasa. Daripada had batin pergi kepada had zahir. Kita belum terangkan lagi apakah yang dimaksudkan dengan had batin dan apakah yang dimaksudkan dengan had zahir. Akan menyusul, akan ada kat depan ni. Fala yuftiru bihi, maka tidak batal puasa bihi. Hi itu kembali kepada apa? Qala'. Qal'iha al-madhkur. Maka tidaklah batal puasa seseorang itu dengannya apa? Nya qala'. Nya membuang nukhamah tadi. Bila tu tak batal puasa? In lafazaha. Kalau dia meluahkannya. Dia mengeluarkannya. Bukan bila kahak tu dah keluar ke tempat zahir, dia telan balik. Itu batal puasa. Tetapi bila keluar tempat zahir, kemudian dia muntahkan, dia keluarkan, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian litakarruril hajati ilaihi. Litakarruril hajati ilaihi ni ilat. Dia ilat kepada apa? Dia ilat kepada kenapa disunatkan, kenapa mengeluarkan kahak itu tidak membatalkan puasa. Litakarruril hajati ilaihi. Kerana keperluan kepadanya, qala' itu adalah perkara yang berulang-ulang perlu kepadanya, maka bila dia berulang-ulang perlu kepadanya, maka tidaklah membatalkan puasa. Tetapi saya lebih nampak dia punya sebab dia tak batal puasa sebab dia tak dipanggil istiqa'ah. Faham?
ia tidak dipanggil istiqa'ah. Kemudian amma lawi betala'aha. Tapi kalau satu orang itu dia telan, dia dah keluarkan kahak tu ke tempat zahir, kemudian dia telan. Semalam dah sebut dah. Kalau daripada zahir masuk ke batin, batal tak? Batal kan? Amma lawi betala'aha ma'al qudrati ala lafziha. Maka apa jawapan dia? Ba'da wusuliha li haddi zahir wa huwa makhrajul ha'il muhmalati fayuftiru qat'an. Tapi kalau dia kata kalau kahak tu seorang tu ditelan ma'al bersama mampunya ia untuk membuangnya. Mampunya ia untuk membuang. Dia mampu untuk buang, tapi dia tak buang. Maka apa? Maka batal. Fayuftiru qat'an. Batal tu maksudnya, batal tu ada berapa syarat? Apabila dah keluar ke hak zahir, menelan ke hak dia jadi batal ni ada berapa syarat? Pertama, kahak yang keluar itu telah berada pada hak zahir. Syarat pertama. Yang kedua, dia mampu untuk meluahkannya. Dua syarat. Bila ada dua syarat, dia telan juga, maka batal puasa. Maka batallah puasa. Tengok. Ma'al qudrati ala lafziyah. Dia masalah qudrah alal maj ke qudrah alal lafaz. Benda ini dah dibagi tambih pun dalam Safinah. Bila tak bawa lah masalah nukhamah, masalah air liur kan, masalah benda yang bercampur dengan air liur. Satu orang tu telan, ada sisa-sisa makanan, dia pergi telan, dia pergi telan dalam keadaan dia boleh buang. Ada orang dia tak boleh, dia punya sakit dia, keupayaan untuk lonjak tu, push tu tak boleh. Itu contohlah. Ataupun dia kadang-kadang benda tu dia kumpul, dia nak buang, terjatuh, tertelan kan. Jadi dia tak sempat tu, cepat sangat sampai dia tak mampu untuk, macam orang kena stroke kan dia tak boleh nak ludah pun tak boleh misalnya. Jadi di situ ada dia punya uzur dia. Tapi di sini dia kata yang disebut sebagai hadduz zahir ni adalah makhraj kha, makhraj ha muhmalah. Dahsyat tu. Wa huwa makhrajul ha. Ha tengah. Ha. Kalau ada sampai ha, kena buang. Tak boleh telan. Di situ dia punya was-wasnya. Okey, saya baca dalam kitab I'anatul Talibin. Wa ibaratut tuhfah. Dalam tuhfah berbunyi begini. Tambihun. Zikru haddin ghairu muhtajin ilai fi ibaratihi. Wa in ata bihi shaykhuna fi mukhtasarihi bal huwa muhim illa an taj'ala al-idafa bayaniyah. Dia sebenarnya ada khilaf. Yang dikatakan hak zahir ni makhraj ha ke ataupun makhraj kha. Maksudnya adakah ha muhmalah ataupun al-haul mu'jamah. Ha muhmalah ni tak ada titik. Ha mu'jamah ni ada titik, maksudnya kha. Imam Rafi'i, di sisi Imam Rafi'i, al-haul mu'jamah, al-mu'jamah. Maksudnya di sisi Imam Rafi'i, haddul zahir itu adalah makhraj kha. Dan satu lagi makhraj ha. Wa huwal mu'tamad. Wa huwal mu'tamad kama taqarrara. Ini dalam kitab Tuhfah ni. Fayadkhulu kullu ma qablahu. Wa minhul al-mu'jamatu. Okey. Jadi makhraj ha. Kalau makhraj kha bukan senang lagi. Makhraj kha bukan lagi senang ke makhraj ha? Mana lagi senang?
Kha ke ha? Ha? Ha lagi senang. Ha lagi senang ke kha lagi senang? Ha. Kha dia. Kha ha hamzah. Mana? Kha atas. Ha tengah, kha atas. Pula hamzah pula. Hamzah. Hamzah. Ha. Ha. Kha atas. Atas. Jadi kalau dia keluar dari sini, dah sampai ha kena buang. Itu jadi payah. Jadi di sini dalam Fathul Mu'in, makhrajul ha al-muhmala ay 'ala al-mu'tamad. Wa 'alaihi fama ba'da dhalika huwa al-batin. Selepas makhraj ha dikira batin, iaitu makhraj hamzah dan juga makhraj ha. Wa ma fawqa dhalika kullihi zahirun. Yang selepas makhraj ha itu semua dipanggil zahir. Wa minhu makhrajul kha al-mu'jamah. Maka daripada situ makhraj kha pun termasuk dalam zahir. Qala fi nihayah. Okey, khalas. Saya nak bagi satu faedah ulama sebut. Dalam hidung ni, dalam hidung sebelum masuk lubang dikira zahir ke dikira batin? Dikira zahir ke dikira batin? Khayshum, dia panggil khayshum. Jadi khayshum ni kalau dalam bab wuduk, dan mandi, dalam ni dikira apa? Batin. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, mandi junub dalam hidung dikira zahir. Faham? Sebab tu dia wajib masukkan air. Tetapi kemudian dalam hidung ni, dalam bab puasa pula, dikira zahir ke batin? Zahir. Ni khayshum ni, kat batang hidung ni, dalam bab puasa, dalam bab wuduk dan mandi junub dikira batin. Dalam bab puasa dikira zahir. Apa maksud dikira zahir? Kalau satu orang dia masukkan sesuatu dalam lubang hidung ni, tak batal lah puasa. Sebab dia memasukkan dari zahir ke zahir. Dalam khayshum masih lagi dikira zahir. Yang batin atas lagi. Dalam bab najis, dikira zahir ke batin? Dalam bab najis dikira batin ke zahir? Dikira zahir. Sebab apa? Kalau ada najis dalam hidung, satu orang dia semayang, najis tu tak dimaafkan, sebenarnya dia tak sah. Sebab dalam hidung masih dikira zahir. Bila kita semayang, semua anggota yang zahir kita kena bersih daripada najis. Itu bahasan dia ni. Jadi 3 poin. Dalam bab puasa, dalam bab wuduk dan mandi, dan dalam bab najis. Yang mana satu zahir, yang mana satu batin. Okey. Walau dakhalat zubabatun jawfahu aftara bi ikhrajiha mutlaqan wa jazalahu in darrahu baqa'uha ma'al qada'i kama afta bihi syekhuna. Walau dakhalat zubabatun jawfahu, kalaulah ada seekor lalat masuk ke dalam jauf dia. Mana-manalah yang jauf, dalam telinga yang dikira jauf ke, dalam mulut yang dikira jauf ke, mana-mana. Kalau dia keluarkan lalat tersebut, aftara bi ikhrajiha. Kalau dalam contoh ni, maksudnya dia masuk dekat sini. Contoh ni tak boleh bagi contoh kat telinga, tak boleh. Tak boleh bagi contoh kat hidung, tak edi. Kita hanya bagi contoh dia masuk kat dalam ni. Dia masuk melepasi makhraj ha, masuk ke batin. Kemudian dia pergi buang lalat tu. Walau dakhalat zubabatun jawfahu min ghairi qasdin aftara bi ikhrajiha.
li'annahu qai'un muftirun. Kerana dia dikira muntah, dan muntah yang apa? Membatalkan puasa dia secara mutlak. Apa maksud secara mutlak? Tulis dalam i'anah dia kata darrahu baqa'uha tu mutlakan tu maksudnya darrahu baqa'uha aula. Faham? Sama ada kalau lalat tu dibiarkan tak muntah akan jadi mudarat, ataupun kalau biar tak jadi mudarat apa-apa, sama ada surah pertama ke surah kedua, mengeluarkannya itu membatalkan puasa. Tetapi jazalahu ikhrajuh, aftara bi ikhrajiha mutlaqan wa jazalahu in darrahu baqa'uha. Faham? Tak faham? Ibarat ni kita boleh ambil untuk faham dalam masalah perubatan ketika bulan puasa. Perubatan ketika bulan puasa. Maksudnya, kita ketika bulan puasa terpaksa, contohnya ada serangga masuk dalam telinga. Kan? Untuk keluarkan serangga tu, dia dah masuk ke kawasan jauf. Kita kena apa? Ambil satu benda alat, masukkan dalam lubang telinga untuk keluarkan serangga tu. Misalnya kan, kalau kita masukkan benda tu, dia masuk ke dalam jauf, batal lah puasa. Kalau kita biarkan dalam telinga, mudarat. Jadi adakah kita kata macam ni? Oleh kerana mudarat, maka dia boleh masukkan alat tadi dalam lubang telinga yang dikira jauf tadi, dan puasa dia tak batal. Poin ni kat situ. Oleh kerana ada mudarat, maka puasa dia tak batal. Maka kalaulah begitu hukum dia, maka dikiaskanlah semua bentuk perubatan. Macam contohnya buat screening. Perlu tu screening ni. Ataupun dia ada check up. Maka benda tu keperluan perubatan. Ada orang sehingga mengatakan kalau dia perlu makan ubat pun tak batal. Sebab itu kan darurat perubatan. Tak betul. Dia sakit tu ataupun keperluan tu, dia berfaedah, bukan kita abaikan dalam hukum. Sakit tersebut ataupun mudarat tersebut menggugurkan dosa, tetapi tidak menyebabkan tak batal. Faham? Kita hanya kata boleh, dia boleh buat. Pergilah, kalau memang benda tu tak boleh nak adjust, pergi check. Batal puasa dia. Tapi dia tak berdosa. Itu beza dia dengan orang yang sengaja membatalkan puasanya tanpa darurat. Dia sebab ayat Quran sebut. Kan? Dalam bab haji misalnya. Faman kana minkum maridan. Itu dalam bab puasa. Dalam bab haji, azam min ra'sihi fa fidyatum. Orang yang sedang buat haji, dia ada sakit kat kepala dia, kutu ke apa ke. Kalau dia tak cukur, memang dia jadi mudarat. Maka dia boleh cukur rambut dia dalam keadaan ihram ni. Tetapi Quran sebut apa? Fa fidyatum min siyam. Dia tetap kena bayar fidyah. Bukankah dia cukur tu ada darurat, ada keperluan? Ya, betul. Habis takkan tak raih, kita raih. Tetapi kita raikan dari sudut dia tak berdosa. Dia boleh buat tanpa dosa, namun dia tetap kena bayar fidyah. Samalah juga dalam masalah bab puasa. Kalau ada surah-surah tertentu yang seseorang itu memerlukan untuk tidak berpuasa, dalam Quran sebut sakit, maka fa'iddatum min ayyamin ukhra. Puasa kamu batal, maka kamu kena qada pada hari-hari yang lain. Faham? Tetap hukumnya puasa tu batal. Faham? Tetap hukum puasa itu batal. Okey, kat sini. Jadi ibarat ni kita boleh guna kalau kita nak bercakap atas mazhab Syafi'i lah. Kan? Tapi dalam bab ni orang nak carilah yang lebih rusah, yang tak batal. Tak perlu nak qada, puasa boleh diteruskan. Kalau mazhab Syafi'i beginilah dia punya cerita dia. Wajazalahu in darra. Tu ibarat tu. Wajazalahu, harus baginya. Jaza tu fa'il dia apa? Wajaza ai ikhrajuha lahu.
wa jazalau ailil mukallaf tadi ikhrajuha. Kenapa dia highlightkan perkataan jaza? Dia ingin menyampaikan bahawasanya tak berdosa. Tapi bila tu dia boleh keluarkan? In darrah. Kalau dia tinggal lagi 3 minit je nak buka puasa. Kalau dia biar kejap lalat tu dalam telinga dia, tak adalah mudarat misalnya. Dia waktu tu dia tak boleh untuk apa? Keluarkan. Kalau dia keluarkan, hukum sama batal, tapi dia berdosa. Sebab dia telah membatalkan puasa dia. Sebab tu kaid tu in darrahu baqa'uha. Jadi dalam bab rawatan, kita perlu kepada qaul siqah untuk mengatakan dia ini mesti buat rawatan tu pada waktu siang, mesti. Ataupun dia ni mesti mengambil ubat tu, tak boleh naik ejah dah. Jadi itu kena serah pada doktor yang sah kan. Kita ulama tak tahulah. Kita bagi kaedah je, dia pergi tanya doktor. Kalau doktor kata begitu, dan doktor tu syarat terpercaya. Terpercaya tu sebenarnya kalau dalam fiqh ni, syarat asas dia mesti orang Islam. Kan? Dia mesti orang Islam. Tabibun thiqatun adlun. Okey? Allahumma salli ala sayyidina ma'al qada' kama afta bihi syaikhuna. Habis. Wa yuftiru bidukhuli ainin wa in qallat ila ma yusamma jawfan ay jawfa man marra ka batini udhunin wa hililin wa huwa makhraju bawlin wa labanin wa in lam yujawizil hashafata awil halamata wa wusulu usbu'il mustanjiyati ila wara'a ma yadhhar min farja inda julusiha ala qadamayha muftirun wa wusulu tu baca dia wa wusulu usbu'il mustanjiyati. Memang dalam kitab Fathul Mu'in ni dia memang tafsil. Tengok dia kata, dan batallah oleh puasa seseorang itu bidukhuli ainin, dengan masuknya ain, walaupun ain tu sedikit, wa in qallat, walaupun ain tu sedikit. Nampak tak? Tambih tu in tu. Ini dia nak isyarat pada apa? Nak isyarat pada rad pendapat yang mengatakan kalau sedikit tak batal, kalau banyak baru batal. Mazhab apa? Hanafi lah. Mazhab Hanafi kalau dia kecil macam simsimah, simsim, biji sawi, tak batal sebab dia kecil. Mazhab Syafi'i tak ada. Kita tak ada tafsir kecil ke besar ke, tak ada. Wa in qallat, walaupun kecil, tapi syarat benda yang masuk itu mestilah ain. Di sinilah berlaku perbahasan masalah bakhakhur rabwi, ataupun dipanggil apa benda? Inhaler. Perbahasan tentang inhaler. Jadi perbahasan tentang inhaler ni bergantung kepada dia itu ain ke bukan ain. Sebab itu ada masalah tertentu, dia oleh kerana kita khilaf, bukan khilaf sebenarnya, benda tu sepatutnya tak khilaf. Benda tu boleh diketahui oleh khabir, orang yang tahu tentang sifat gas yang keluar daripada inhaler tu, dia jenis ain ke, ada ain ke tak ada ain, maka keputusan boleh dibuat. Tapi khilaf, masalah memang khilaf besar lah. Kalau setiap Ramadan memang isu inhaler ni sentiasa naik dan sentiasa berbangkit. Semasa Dr. Ali Jumaah ditanya tentang soalan inhaler ni, bakhakh rabwi ni, maka beliau pun jawab gantungkan jawabnya, iaitu kalau dia ada ain batal, kalau dia tak ada ain tak batal. Tetapi ada orang jawab macam ni, tak batal sebab benda tu keperluan. Maknanya walaupun dia ain, tapi oleh kerana dia asma, dia perlu hidup dengan benda tu, maka tak batal. Di situ dia punya isu dia punya masalah dia. Adakah begitu kaedahnya? Soalannya. Bukan, kaedah dia bukan seperti itu. Okey, kita tengok. Dan dia juga ada dalam masalah ain ni, mungkin kat dalam kitab ni ada, iaitu dia bahaskan tentang masalah rokok, dukhan. Dalam kitab Umdatul Mufti pun ada perbahasan tentang timbak, iaitu tembakau.
Dan muktamad je batal. Okey, masuk walaupun sedikit kepada ma yusamma jaufan, kepada ruang yang dikira sebagai jauf. Wa in qalat ila ma yusamma jaufan ai jaufa man marrah. Apa maksud dia? Siapa boleh tahu? Jaufa man marrah ni maksudnya apa? Man marrah tu maksudnya mukhtar, alim, amid. Jadi semalam kan saya dah sebut, dia batal tu berapa kait? Ada 6. Masuknya ain ke dalam jauf melalui rongga terbuka, hal keadaan alim, amid, mukhtar. 6 lah. Pastikan 6 tu ada untuk mengatakan batal. Untuk mengatakan batal mesti kan ada 6. Okey. Jaufa man marra itu yang dibahaskan. Ka, seperti dalam telinga. Tak ada suara. Seperti suara tak dengar. Dengar suara. Dengar kan suara? Ada orang kata tak dengar suara? Ada. Seperti dalam telinga. Seperti dalam batin telinga. Ingat tak semalam masalah batin telinga ni? Masalah batin telinga ni sebenarnya ada khilaf dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Satu pendapat dan Minhaj ada sebut masalah ni. Dalam batin telinga tak batal puasa sebab dia bukanlah jaufun muhil. Elak dia kat situ. Dia bukanlah jaufun muhil. Apa maksud jaufun muhil? Dia bukanlah rongga yang boleh mencerna, iaitu mencerna makanan ataupun ubatan. Dhaif. Muktamadnya batin udhun ni batal. Kemudian lagi apa? Wa ihlil. Ihlil ni pun ada khilaf ni. Tapi muktamadnya batal. Ihlil ni apa? Ureta, saluran air kencing tu. Jadi kalau masuk paip ke apa ke, batal. Wa huwa makhraju baulin wa laban. Jadi ulama ihlil ni dia tafsirkan ihlil ni satu saluran zakar tu, nak keluar air kencing tu. Satu lagi saluran susu. Saluran susu. Walaupun dia tidak melepasi hasyafah ataupun halamah. Faham tak? Saya. Maksudnya dia masukkan, contohnya buat pemeriksaan kan, masuk tu paip kecil, masuk dalam dia punya zakar dia. Walaupun paip tu masuk tak melepasi hasyafah. Dia masuk sikit je, separuh hasyafah je. Masuk je melepasi, batal. Ataupun benda itu masuk melalui puting susu. Perempuan lah. Halamah tu puting susu. Faham? Jadi puting susu tu ada lubang kan? Kalau dia masukkan apa ke jarum ke dalam tu, batal puasa. Itu pun dikira jauh. Itu pun dikira jauh. Faham? Kalau pakai pendapat yang satu lagi, tak batal lah. Masuk dalam batin uzun tak batal. Mazhab Syafi'i. Masuk dalam ihlil tak batal. Masuk dalam halamah tidak batal. Okey? Jadi ada sir sebenarnya kenapa kitab Fathul Mu'in dia bagi contoh 3 ni awalan. Dia bagi contoh 3 ni, batin uzun, ihlil dan juga halamah. Dia sebut dulu iaitu sebab masalah ni ada yang mengatakan tidak batal. Halamah. Wa wusulu tu mubtada'. Usulu mubtada'. Dia masalah batin udhun ni, ialah mazhab Hanafi tak batal batin udhun. Mazhab Syafi'i pun ada wajah. Wajah ke qaul? Itu kena cek dalam Minhaj. Kemudian kalau sempat
Kalau sempat kita akan baca daripada kitab karangan Syekh Ahmad Beg Al-Hashimi. Beliau ada bahaskan tentang naskah lah, kewujudan naskah yang berbeza dalam yang menyebabkan silap faham berlaku tentang masalah batin al-udhun. Tapi hari ini tak sempat lah. Ya, kesempatan kita akan baca. Okey. Wa wusulu, baca wusulu mubtada. Tak apa. Wa wusulu bacaannya adalah mubtada. Tak apa. Dan sampainya jari. Al-mustanjiyati, sampainya jari. Al-mustanjiyati, mustanjiyati itu perempuan yang beristinja. Ila, kepada kawasan yang zahir daripada farajnya ketika dia duduk di atas kedua kakinya, maksudnya cangkung. Muftirun, muftirun tu khabar. Usulu mubtada, muftirun tu khabar. Maksudnya dia nak terangkan, okey, kita sebenarnya belum terangkan lagi hak zahir dan batin, melainkan mulut je. Itu kita baru terangkan yang tu je. Saya belum terangkan lagi hak zahir dan batin bagi telinga, hak zahir dan batin bagi hidung. Sekarang ni oleh kerana dalam kitab dah sebut dah hak zahir dan batin bagi faraj perempuan. Hak zahir dan batin bagi faraj perempuan. Jadi faraj perempuan yang zahir ni adalah kalau dia duduk mencangkung, kawasan tu terbuka, itu semua zahir. Kalau dia masukkan jari dia lebih daripada kawasan yang terbuka masa dia cangkung, maka batal puasa dia. Kalau sengaja. Faham? Wusulu muftirun. Sampainya jari perempuan yang beristinja, dia nak basuh kemaluan dia ketika buang air kecil, lalu jangan dia tersengaja masukkan ke bahagian dalam lebih daripada bahagian yang kalau dia mencangkung terbuka. Dia dhabit zahir dan batin bagi faraj perempuan memang beginilah. Okey, contohnya bila ditanya soalan, bila perempuan buang air kecil, dia kena basuh setara mana? Kawasan mana yang dia kena basuh? Dia kena basuh daripada kawasan farajnya, kawasan yang kalau dia cangkung terbuka. Itu semua zahir. Kan dalam bab najis kita hanya wajib basuh zahir, tak wajib basuh batin. Sama juga orang buang air besar, lelaki ataupun perempuan, kita wajib basuh bahagian halaqah dubur tu, iaitu bahagian kalau kita cangkung dia terbuka. Kalau kita berdiri dia terkemut. Jadi sebab itu kadang-kadang orang yang berak buang air besar duduk, kalau dia hanya basuh dalam keadaan duduk, sebenarnya dia tak basuh bersih. Tak bersih. Sebab bahagian yang kalau dia cangkung tu terbuka, bahagian tu kan tertutup. Macam mana dia basuh? Kalau dia hanya basuh dalam duduk tu, yang kat luar tu je, memang tak kena kawasan yang sepatutnya kecuali dia kena korek lah, ataupun dia kena duduk dan cangkung. Nampak tak? Jadi kadang tandas duduk tu menyebabkan dah berak tak sedap, kemudian dia jadi basuh tak bersih. Dia jadi basuh tidak bersih kerana kawasan halaqah dubur yang kalau kita cangkung terbuka, kawasan tu perlu dicuci daripada najis, pastikan. Wa kadza, itu tentang masalah faraj perempuan. Tadi dah sebut dah tentang masalah zakar lelaki. Zakar lelaki ini zakar, dia panggil hasyafah. Ihlil urita, saluran kencing. Kemudian bahagian yang dikira zahir dan batin tu mana? Faraj perempuan dah tahu zakar lelaki. Sebab dalam kitab fiqh sebut, jadi nak kena sebut. Kita sebut semua zahir dan batin, semua rongga. Maka zahir dan batin bagi zakat lelaki, dia kata, iaitu bermula daripada lubang.
Sampai dalam kitab fiqh dia kata bukanlah dikira batin, bahagian depan muncung tu dia ada macam mulut kecil. Yang tu belum dikira apa? Batin. Dalam tu. Selepas itu barulah dikira sebagai batin. Tapi dia masalah tu tak besar sangat. Sebab jaranglah nak termasuk benda lain dalam. Dia yang perempuan lagi berat daripada lelaki. Okey. Sekarang ini tentang masalah zakar dah sebut, faraj dah sebut, halaqah dubur pula. Halaqah dubur. Yang dikira batin dan kira zahir. Sebab orang selalu tanya bulan puasa, bila dia nak buang air besar, nak basuh, jari tu macam mana? Dia boleh masuk ke tak boleh masuk? Kalau tak masuk nanti basuh tak bersih. Nanti kalau basuh pula, masuk kata nanti batal puasa, takkan. Sehingga ada sebahagian ulama menyebut, ulama Syafi'i, kalau bulan puasa disunatkan berak waktu malam. Jangan berak siang. Jangan berak siang. Sebab dia kata, kalau berak siang waktu puasa, dia khawatiri akan termasuk bahagian ruas jari itu ke dalam kawasan yang boleh membatalkan puasa. Tetapi perkara ni dhaif lah. Dhaif. Tak ada saranan pun daripada Nabi. Benda tu bebas, nak berak ke siang ke malam ke, janji dia jaga. Jadi di sini kita kena tahulah masrubah. Kawasan tu kita panggil apa? Masrubah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga masuknya, sampainya sebahagian anmulah. Anmulah ni maksudnya apa? Ruas. Ilal masrubah. Masrabah ke masrubah? Masrabah. Kadza atlaqahu al-qadhi wa qayyadahu subki. Ini yang muktamad. Sekarang ni saya ada buat dia punya gambar tu, kita ambil je lah. Gambar dia panggil kawasan tu rektum tu, kawasan tu dia panggil rektum. Kawasan masrabah tu bahasanya dia panggil rektum. Kawasan halaqah dubur, kalau Qadhi Husain dia itlak, dia kata kalau ruas ni masuk je dalam rektum tu batal mutlak. Tetapi Imam Subki dia tafsir. Imam Subki tafsir. Dia kata bukan semata-mata ruas jari tu masuk dalam rektum, dalam gunting tu, dalam bulatan dubur tu terus batal, bukan. Tengok. Yang ni yang muktamad. Sebab dalam Bushrul Karim pun dia sebut benda yang sama. Dia nukil daripada nukilan Imam Subki. Wa qayyadahu Subki bima idza wasala syai'un minha ilal mahallil mujawwaf minha bi khilafi awwaliha al-muntabiqi fa innahu la yusamma jawfan. Nampak? Dan telah mengkaitkan akan dia. Akan dia tu kembali kepada apa? Al-fitrah. Batal. Hu tu kembali kepada apa? Wa qayyadahu tu. Wa qayyadahu tu, hu tu kembali kepada apa? Al-fitrah. Ambil yang ni muktamad. Ini penting. Kalau tak jadi was-was, dia terkemut-kemut masa bulan, batal ke tak batal. Nak masuk berak pun tak senang. Dia jadi was-was. Dan telah mengkaitkan akan dia. Dia hu tu kembali kepada batal. Imam Subki telah mengkaitkan akan batalnya puasa dengan sebab ruas jari masuk ke dalam rektum tadi, masrabah tadi. Dengan apa? Dengan kait apa? Ini kait dia. Bima idza, apabila sampai sesuatu daripada nya kembali kepada al-mulah. Ha tu, dhamir tu kembali kepada al-mulah, kepada kawasan yang berongga daripadanya. Nya, ha masrabah. Ha pertama kembali kepada al-anmulah, ha kedua kembali kepada masrabah. Berbeza kawasan yang awalnya nya masrabah yang tertutup, muntabiq, maka dia tidak dinamakan rongga. Ini yang muktamad. Jadi untuk tu cuba search, tengok kawasan tu, anatomi tu. Macam mana rupa dia. Dia ada orang panggil apa? Apakah daging yang potong tahi?
Apa? Daging potong. Jadi dipanggil halaqah dubur ataupun masrabah ni, dia dipanggil awal muntabiq. Muntabiq tu maksud tertutup kan? Dia sebenarnya kalau kita tengok dalam dia punya anatomi tu, gambar tu kan, saluran tu, ini masrabah. Kalau dia masukkan jari kat sini tak batal. Bila dia lepas bulatan tu, dia sebenarnya ada rongga. Rongga selepas tu barulah batal. Faham? Kalau dia hanya melepasi kawasan daging ni, daging masrabah ni, belum. Itu baru dipanggil awal muntabiq. Dia hanya bila sampai kawasan beruang dan berongga, itu barulah batal. Kan kita kata yang batal kalau masuk dalam jauf. Itu bukan jauf. Kan? Kalau awal muntabiq itu bukan jauf. Ada. Saya pun ada share benda ni. Nanti kita share gambar dia. Fa innahu la yusamma jaufan. Tengok. Ni gambar ni. Ada yang gambar lama tu. Cek nanti. Okey. Kita dah tahu dah tentang bahagian zahir dan batin bagi farash, bahagian zahir dan batin bagi puting susu perempuan, bahagian batin dan zahir bagi apa? Masrabah. Okey? Jelas tak? Wa ulhiqa bihi awwalul ihlil alladhi yadhharu inda tahrikihi bal aulah. Ini yang saya sebut tadi tu. Faham tak? Wa ulhiqa bihi, diilhaqkan dengannya, ataupun wa alhaqa bihi. Alhaqa bihi. Tu. Baca wa ul, nak baca wa alhaqa bihi ke nak baca wa ulhiqa bihi? Lain sangkut. Zikir subhanallah walhamdulillah. Lain kena corona. Diilhaqkan dengannya. Diilhaqkan dengan apa? Dengannya. Diberi ilhaq tu maksudnya apa? Diberi hukum yang sama, dikiaskan. Wa ulhiqa bihi tu diilhaqkan. Tapi kalau dalam i'anah dia takdirkan al-haqqas subki. Jadi kalau al-haqqas subki baca al-haqqa. Tapi benda tu boleh je. Mungkin dalam Fathul Mu'in dia tulis wa ulhiqa bihi. Tapi dalam syarah dia terangkan siapa yang melakukan ilhaq. Jadi tak semestinya, tak lazim. Bila i'anah dia takdirkan al-haqqas subki, maka maknanya baca al-haqqa. Ulhiqa pun boleh. Ditafsirkan siapa yang melakukan ilhaq tadi. Yang melakukan ilhaq tadi adalah apa? Adalah oleh Imam Subki. Dan telah diberi hukum. Ataupun telah dikiaskan dengannya. Hu tu kembali kepada apa? Bihi tu kembali kepada awwalul masrabah. Awwalul masrabah al-muntabiq. Wa ulhiqa bihi tu kembali kepada apa? Wa ulhiqa bihi tu kembali kepada awal al-masrabah. Diberi hukum, diilhaqkan, dikiaskan dengan awal masrabah, awal ihlil. Ihlil tadi apa? Urita, kawasan saluran anak kencing tu yang zahir ketika dia gerakkan. Tu nak tunjuk tengok sendiri lah. Buat macam mana? Dalam kitab ni kata, jadi kalau zakar tu samalah macam awal dubur. Bukan asalkan masuk je dalam kawasan yang mengemut tu terus batal. Tak. Dia naik atas lagi kawasan yang berongga baru batal. Samalah juga daripada zakar. Dia yang kat depan tu kalau digerakkan benda tu bergerak. Dia macam ada mulut kat depan tu. Jadi lepas tu belum lagi dikira zahir. Belum dikira batin. Selepas itu barulah dia dipanggil zahir. Bahkan dalam masalah zakar tu lebih aula. Qala
وقول القاضي الاحتياط أن يتغوط بالليل مراد أن إيقاعه فيه خير منه في النار لئلا يصل شيء إلى جوف مسربة لا أنه يؤمر بتأخيره إلى الليل لأن أحدا لا يؤمر بمضرة في بدنه ولو خرجت مقعدة مبسور لم يفطر بعودها وكذا إن أعادها بأصبعه لاضطراره إليه ومنه يؤخذ كما قال شيخنا أنه لو اضطر لدخول الأصبع إلى الباطن لم يفطر وإلا أفطر وصول الأصبع إليه. Okey. Nampaknya macam baca sampai sini je. Tengok ni. Telah berkata oleh anak kepada Imam Subki. Anak kepada Imam Subki. Jadi Imam Subki mana? Anak kepada Imam Subki, pengarang kitab Jam'ul Jawami', kan? Mungkin Suki ayah, ayah dari Suki. Apa dia? Ayah dari Suki tu mungkin Suki ayah. Jadi As-Subki pertama ni ayah. Subki kedua ni anak. Kan? Anak kepada Subki. Yalah, Subki. Satu dipanggil apa? Tajuddin As-Subki. Telah berkata oleh anak kepada Imam Subki. Tengok tu. Qala waladuhu tu. Qala waladuhu. Apa tu? Tak boleh tasawur la masalah awalul ihlil. Tak boleh tasawur lah. Tengok sendiri. Masing-masing tengok dia punya sendiri. Takkan nak tunjuk contoh kat sini pula. Okey. Telah berkata oleh anak kepada Imam Subki, Tajuddin Subki, pengarang kitab Jam'ul Jawami', dia anak. Wa qaulul qadhi. Ini makulah. Ini makulah. Ayah Taqiyuddin, anak Tajuddin. Ayah Taqiyuddin Subki. Taqiyuddin As-Subki. Al-Imam. Kalau dalam kitab Jam'ul Jawami' beliau gelar ayah dia qala al-Imam. Wa qaulul qadhi, dan bermula perkataan qadhi. Waw tu waw istiqnaf. Waw istiqnaf. Dan bermula. Jadi ini makulah kepada Imam Subki. Imam Subki kata, adapun perkataan Qadhi Husain lah. Qadhi Husain dalam kitab dia, dalam kitab Al-Qadhi Al-Husain, beliau menyebut ihtiyatnya seseorang itu buang air besar waktu malam. Qadhi Husain menyebut ihtiyatnya seorang itu dia buang air besar waktu malam. Apa maksud dia? Jadi qaulu tu mubtada, muraduhu tu mubtada sani. Muraduhu tu mubtada sani. Maksudnya Qadhi Husain ni kita apa? Ta'liqah kan? Qadhi Husain, ta'liqah. Jadi Qadhi Husain menyebut ihtiyatnya satu orang tu dia berak waktu malam. Maka Imam Subki sebut maksud Qadhi Husain ni anna iqa'ahu fihi khairum minhu fin nahar. Maksudnya melakukan buang air besar waktu malam tu lebih bagus daripada buang air besar pada waktu siang. Supaya apa? Supaya tidaklah masuk sesuatu kepada bahagian rongga masrabahnya. Bukanlah maksud daripada perkataan Imam Subki itu seorang itu disuruh untuk melewatkannya bitakhirihi, kembali kepada apa? Tarawud, sehingga malam. Lianna ahadan la yu'maru bimadarratin fi badani, kerana seseorang dia tidak disuruh buat benda yang memudaratkan dirinya. Khalas. Ini cukuplah tu masalah berak tu. Ingat je. Boleh nak berak siang, boleh nak berak malam, boleh. Tapi kalau orang tu dia tak jaga-jaga, tak hati-hati, dia berak malam lah. Kan dia tersusuk masuk terlebih sehingga rongga, maka batal lah dia punya puasa dia. Tapi kena ingat had tu, jangan jadi sampai was-was pula.
Dia kaedah dia senang je. Benda yang wajib dibasuh luar puasa, wajib basuh dalam puasa. Sama je. Faham tak? Mana boleh, oh dalam puasa basuh tu kurang sikit, tak boleh. Sebab kalau kita buang air besar, bahagian yang kita wajib basuh ialah bila kita cangkung dia terbuka. Itu semua dikira zahir. Kalau itu dikira batin, tak wajib basuh. Kan? Sama. Bila tak wajib basuh, kita pergi masuk jari, batal lah. Nampak tak? Tak apa, jangan risau sangat masalah lubang zakar. Memang tak berlaku pun. Tak ada siapa saja-saja pergi masukkan dalam lubang tu. Masuk apa? Dia tak payah runsing sangat kat mana dia punya lubang zahir, lubang batin. Kecuali kalau satu orang tu dia pergi masukkan tisu ke dalam lubang dia. Dia tak besar sangat masalah lubang zakar tu. Tu masalah nak faham tentang masrubah tu lagi penting daripada masalah dhabit lubang zakar. Tapi kalau dia nak tahqiq, dia tengok sendirilah. Okey. Kemudian kita habiskan sikit masalah orang buasir. Orang buasir. Walau kharajat. Kalaulah keluar maq'adah. Maq'adah mabsur. Mabsur ni orang yang kena buasir. Dia dalam bahasa Arab kan. Kalau orang yang kena ta'un, orang panggil mat'un. Itu sirah dia. Mat'un, orang yang kena ta'un. Mabtun, orang yang kena penyakit bitnah, sakit perut. Kan? Mahmum, orang yang kena demam. Nampak tak? Kemudian mabsur, orang yang kena buasir. Majnun, orang yang kena penyakit junnah. Jinnah. Okey? Faham? Mahmum, orang yang kena penyakit dirundung malang. Makrun, orang yang kena penyakit corona. Makrun. Okey? Ni masalah orang buasir ni berlaku ni. Satu orang dia buasir. Dia buasir, bila dia buasir, dia punya maq'adah. Dia akan keluar lebih tu. Kita normal kan? Kalau orang tak normal, dia punya benda tu, dia akan keluar terjojol. Dia akan keluar. Tu panggil maq'adah tu. Dia punya daging tu akan keluar terlebih. Jadi, bila keluar terlebih, dia akan masukkan balik. Batal tak? Tak batal. Asalnya batal. Kalau ikut kaedahnya, batal. Tapi dalam bab buasir ni lain. Kharajat maq'adatu mabsur. Maka kalau dia masukkan balik, maka tak batal. Begitu juga kalau dia masukkan pakai jari. Kerana apa? Dia ni dah sampai tahap darurah. Littirarihi ilaihi. Littirarihi ilaihi. Wa minhu. Baca lagi. Dan daripadanya. Daripada hu kembali kepada apa? Daripada ta'lil yang telah disebutkan. Qala syaikhuna. Lawit turra lidukhulil usbu' ilal batin. Kalaulah seorang itu, dia terpaksa masukkan jarinya ke dalam batin untuk masukkan lubang, untuk masukkan daging buasir dia tu. Maka apa? Lam yuftir. Tak batal. Wa illa aftara wusulul usbu' ilaihi. Isba' usbu' ilaihi. Ada biwusul. Aftara biwusul. Aftara biwusulil usbu' ilaihi. Faham? Khulasah dia, kalau orang tu kena buasir. Bila orang tu dia kena buasir, dia terkeluar dia punya jojol buasir tu. Jadi kalau dia terkeluar, bila dia masuk, sebenarnya dia masuk balik ke jauf. Tetapi untuk orang buasir ni, dia sampai tahap darurah. Maka tak batal. Dan kadang-kadang, dia nak bagi center balik dia punya maq'adah tu, dia kena pakai jari. Jadi jari tu kena masuk dalam jauf. Kalaulah memang nak masukkan tu kena masukkan jari sekali, maka tak batal. Tapi kalau boleh je masukkan, centerkan balik dia punya maq'adah tu tanpa perlu masukkan jari, tapi dia masukkan jari juga, maka batal. Jadi dibezakan darurah ataupun tidak darurah. Jadi dalam masalah ni, dia ada satu lagi masalah. Nanti tak tempat pula nak baca. Dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin.
Dia ada dalam kitab dia bawa satu masalah orang yang kena buasir, satu lagi masalah orang yang berdarah gusi. Masalah apa? Orang yang berdarah gusi. Macam mana ni orang yang berdarah gusi nak puasa? Dia kan akan tertelan air liur dia lah yang mutanajis tu. Tapi kalau nak basuh sepanjang waktu memang masyakkah yang begitu begitu ketara kan, sebab benda tu daim, berterusan sepanjang waktu. Jadi macam mana? Mana kita punya kitab? Okey. Yang kita belum sebut lagi ni hidung. Hidung ni yang dikira batin ni bukan khayshum. Khayshum ni dikira zahir. Yang dikira batin ni lubang. Kalau kita masukkan air istinsyak, kita tarik air tu. Air tu dia akan masuk ke mana? Ada lubang kan kat sini. Itulah yang dikira batin. Kalau kita masuk macam ni je dalam kita punya khayshum. Macam mana? Tengok tu, aku tarik. Aku tak ikut. Itu isu dia. Faham tak? Ni masalah hidung, masalah dam lathah. Masalah hidung ni kan, yang mana zahir, yang mana batin? Hidung zahir. Hidung yang mana zahir, yang mana batin? Hidung ni kalau khayshum, batang hidung, ini dikira zahir. Dia yang batin tu, yang lubang tu, yang kalau kita masuk ke air, kita sedut, rasa masuk. Itu dalam lubang tu lah, tengoklah tengkorak. Mana tengok tengkorak? Kan tengkorak tu ada 2 lubang kat hidung dia. Itulah dikira. Kalau kita korek telinga masa bulan puasa, kalau kita pakai jari, memang jari ni tak akan boleh masuk ke kawasan batin telinga. Jari, dia tak akan boleh masuk ke kawasan batin dalam telinga. Jadi telinga ni, kalau kita tengok telinga, dia dalam kitab dia tulis ma wara'al muntabiq. Telinga ni, cuba tengok, dia ada lekuk, dia macam ni, lepas tu baru dia ada ruang. Dia ada rongga. Kan namanya rongga. Ini bukan rongga. Ini masih pintu dia. Kan telinga, lubang, kemudian dia ada rongga. Nampak tak? Telinga, lubang, kemudian dia ada macam lekuk, lepas tu dia ada rongga. Jadi telinga ni kalau kita korek pakai jari, memang dia tak akan masuk ke bahagian batin. Dia tak akan masuk. Okey, boleh faham? Nak tanya soalan apa? Tu. Gambar lama tu kan? Mana? Ni ada ni. Saya tak sebut lagi tu masalah saya tak sebut lagi tentang masalah darah mulut. Mana sebut lagi? Ni, masalah darah mulut. Kalau satu orang tu dia berak kan, tahi dah keluar, dia sedut balik, kemut, masuk balik, batal puasa. Gusi tak sebut lagi. Mana sebut lagi? Kalau satu orang dia berak, kemudian dia kemut balik tahi dia, batal tak? Batal. Berdasarkan mazhab Al-Imam Syafi'i. Okey, ini masalah masalah gusi ni. Saya baca daripada kitab ni. Kita baca daripada kitab ni, Bughyah Al-Mustarsyidin. InsyaAllah kita ambil faedah sikit daripada kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Okey, masalah pertama. Bagus ni. Seseorang dia kena sakit kat telinga. Dia sakit kat telinga,
yang mana la yuhtamalu, ni dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyid. Masalah pertama apa? Masalah telinga dia sakit dan dia punya telinga tu sakit yang amat sangat. Kalau dia nak redakan kena masukkan ubat. Sedangkan dia sedang puasa. Seorang itu dibalai dengan sakit di telinganya dan tak boleh nak reda melainkan kena letak ubat. Sama ada ubat tu minyak ataupun kapas. Dan dengan cara dia masukkan ubat tadi, maka kesakitan itu akan mereda. Macam mana dia tahu? Dengan sebab dia tahu sendiri, sebab itu pengalaman dia, ataupun ada tabib yang memberitahu kepadanya. Maka harus boleh. Tengok, pelik pula. Tadi kita sebutkan kalau orang dia sakit telinga, dia terpaksa masukkan ubat. Dia masukkan ubat, batal. Cuma dia tak berdosa kan? Tapi dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, beliau mengatakan, bukan beliau kata, beliau nukil. Bughyah ni kitab menghimpunkan fatwa. Siapa yang fatwakan boleh? Iaitu dalam fatwa Bahuwairith. Dalam fatwa Bahuwairith. Ni ulama Hadramaut lah, ni mufti. Memfatwakan siapa yang mana terpaksa masukkan ubat, barulah reda, maka dia boleh masukkan ubat ke dalam lubang telinganya dan tak batal. Tapi ini bukan muktamad tau. Nak bagi tahunya ada ulama fatwakan begitu. Iaitu fatwa Bahuwairith. Kalau kita tengok dalam ta'liq ni tentang masalah sakit telinga masuk ubat, siapa? Dalam Qalaid pun sebut. Okey. Dalam bab syurutus shaum. Syurutus shaum. Okey, kita nak baca tentang Bughyah bab puasa lah, syurutus shaum. Syurutus shaum. Kemudian masalah orang cabuk gigi dalam Bughyah. Fi man iqtala'a sinnahu alwaji'ah wa huwa sa'imun. Satu orang dia cabuk gigi ketika puasa, lalu darah turun. Satu orang dia cabuk gigi ketika puasa, darah itu tak dimaafkan. Air liur pun tak dimaafkan. Bahkan dia kena basuh mulut dia. Okey? Naam. In ammatil balwa biddam walam yumkinhu at-taharruz anhu ufiya anhu. Ni masalah darah gusi ni. Dengar. Masalah darah gusi. Kalau satu orang tu dia kena penyakit gusi berdarah, dia payah, dia memang payah nak elak. Sepanjang siang gusi dia tu memang ada darah, maka dimaafkan. Faham? Dimaafkan. Seperti apa? Seperti darah gusi yang keluar sentiasa. Kadamil lithah alladhi yajri daiman yutasamah bima yashuqqul ihtiraz anhu. Maka dimaafkan bahagian yang susah nak dielakkan. Cara dia bi an yabsuqa hatta yabyadda riquhu. إذ لو كلف غسل فمه في أكثر نهاري لشقا بل ربما زاد جريان بذلك وكالصوم الصلاة يعفى فيها عن القليل في الفم إذا لم يبتلعه كما رجحه Ibnu Hajar. Maksudnya kalau orang itu dia kena sakit gusi dan benda tu dia kena gusi berdarah dan benda tu berterusan, maka dia punya cara dia buang yang merah tu je. Kalau dia telan air liur yang kosong tak ada warna darah, maka tidak membatalkan puasanya. Okey.
Khalas. Jadi bagus ni. Masalah gusi berdarah ni. Bagus baca daripada kitab Fatwa Buriyah Al-Mustarsyidin. Bahkan ada sebahagian ulama menyebut memang ia dimaafkan. Dalam Tuhfah ada, dalam Nihayah ada perbahasan berkaitan dengan gusi berdarah. Allahu Akbar. Ada apa soalan? Sikit 10 minit. Ada soalan? Tak ada hadirin ni. Tak ada zikir. Tak ada zikir. Saya tak ada orang. Ada orang ada berapa inhaler tak boleh dikiaskan berasa. Ini dia yang lain. Apa mau? Sedang kita bincang. Tak, yang soalan lain-lain. Apa soalan? Tiup yang ditanam dalam perut bagi pesakit buah pinggang. Dalam sehari kena buat 3 kali cuci pinggang pakai air yang khas. Batal atau tidak? Macam mana? Tanam. Apa dia? Tiup tanam dalam perut. Kemudian 3 kali sehari 3 kali cuci buah pinggang. Batal atau tidak? Cuci pakai tiup perut lah. Dia kalau orang tu dia memang sakit buah pinggang, kalau dia puasa pun lemah badan dia, maka dia tak payahlah puasa. Tapi kalau contohnya bersama dengan dialisis seperti itu pun dia boleh tahan tak makan, boleh tak mudarat, maka dia boleh puasa. Tapi persoalannya batal tak puasa dia. Kalau dia tu dimasuk melalui perut, batal. Tapi kalau masuk melalui urat-urat yang lain, maka hukumnya tidak batal dialisis tersebut. Lagi? Masukkan ubat buasir boleh ilhak dengan jari. Zahirnya tak boleh. Zahirnya tak boleh. Ubat buasir lain, jari lain. Jari keluar balik, ubat buasir masuk kekal. Mana boleh sama? Masalah jari dengan ubat buasir. Ustaz Mansur pernah beritahu kalau masukkan jari ke dalam faraj sedalam ruas jari untuk cek darah haid, maka tidak batal puasa. Untuk cek darah haid. Nak Mana cek? ada puasa haid? Ni nak cek kenapa? Nak cek haid dia berhenti ke tak? Dia kaedah dia tadi. Dia bukan masalah ruas jari ke tak ruas jari. Kalau masuk melepasi kawasan batin, maka batal. Ada lagi yang lain? Dia qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i. Kalau nak amalkan tak ada syarat darurat pun. Kalau nak amal peribadi tak ada syarat darurat. Fatwa tu, kalau nak fatwa tak boleh, kecuali kalau memang ada darurat yang ketara. Untuk amalkan secara peribadi tidak ada syarat ada darurat untuk kita boleh mengamalkan. Hanya syarat kita tahu apakah qaul itu, apakah quyud bagi qaul itu, maka kita amalkan. Kalau kita mufti, kita tak boleh memfatwakan tanpa memberi tambih tentang situasi qaul tersebut. Jadi kalau hingus, satu orang tu dia sedut hingus, batal lah puasa dia. Hingus dah keluar kat hidung, dia tarik masuk ke dalam lubang, batal puasanya. Satu orang dia pakai celak, tak batal puasa. Jadi tentang ubat telinga itu, segi iktibar mazhabnya dhaif lah. Itu fatwa Bahwairith
Tapi ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i, mutaakhirin, Ibnu Hajar, Imam pengarang kitab Nihayatul Muhtaj, semua mengatakan hukumnya adalah batal. Rizal Jurai ni tu semalam dia tanya soalan Ha? bawah sikit. Tentang apa? Wanita orang ni macam ni. Semalam dia tanya. Semalam saya tolak. Tak apa. Dia kaedah fiqh ni jangan terlalu bermudah dalam kias. Bahkan perkataan kias itu terlalu berat. Biasanya ulama guna perkataan ilhaq. Sebab itu banyak orang fatwa moden dia cuba nak kias, tapi kiasnya jadi ma'al farid. Sebab itu kita dalam kaedah mengeluarkan hukum fatwa, kita cuba mencari ibarat yang soreh ataupun yang mempunyai mafhum yang kuat. Banyak berlaku kita dapati cubaan untuk mengkias, tapi kiasnya tidak mulahadhah setiap sudut persamaan antara maqis dan maqis alaih. Sebab itu orang biasa ataupun pelajar biasa tak boleh nak buat kias-kias ni. Kita cuba sedaya upaya untuk dapatkan dia punya ibarat dia ataupun yang menghampiri. Macam contoh tadi kan, kalau kita nak kias antara jari dengan ubat, mana sama kan? Jadi panggil kias ma'al farid. Jadi berkaitan dengan hingus tu batal. Batal dia punya puasa dia kalau masuk ke dalam rongga. Jadi yang hujung-hujung tu yang dia tak dapat nak elakkan, tersedut, tak batal lah. Tapi yang dia mampu, maksudnya kaedahnya hingus tu kalau dia mampu keluarkan, dia kena keluarkan. Kalau dia terhidu, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bis-shawab.